Alam sekitar menangis, apa lagi yang pemimpin nak nafikan? Perit dan pilu bergumpalan dengan lumpur. Alam sekitar yang sakit menangis dan memberontak, memuntahkan isi perut bumi dan turun dengan laju menerusi sungai-sungai tanpa belas kasihan. Pemimpin dengan mudah berkata banjir berpunca daripada kepala air. Namun satu dunia tahu menerusi cerapan satelit dari mana puncanya kepala air itu. Hujan yang lebat hanya menyahut tangisan hutan yang gondol oleh pembalakan yang rakus. Kini Malaysia berhadapan dengan aktiviti pembalakan yang cuba dinafikan oleh pihak yang berkuasa. Banjir lumpur dan balak yang berlaku di Kampung Iboi Baling baru-baru ini dilaporkan telah mengorbankan 3 sekeluarga. Ia peringatan yang berulang daripada banjir lumpur yang pernah berlaku di Kelantan pada Disember 2014. Banjir di Kelantan itu dilaporkan amat luar biasa kerana skala kemusnahan yang tidak dapat dibayangkan dari Gua Musang sehingga ke muara Sungai Kelantan. Rumah rakyat hancur dilanda banjir lumpur yang membawa bersamanya kayu dan balak dari perbukitan. Banjir lumpur mengulangi serangannya dari Kelantan, ia beralih ke Pahang pada Disember tahun lalu, membawa kemusnahan yang tidak terperi kepada rakyat jelata. Kini rakyat Kedah pula menjadi sasaran. Namun kerajaan tidak pernah belajar daripada kemusnahan itu. Pengarah Perhutanan Kelantan Abdul Kalim Abu Samah menyatakan bahawa sudah tidak ada lagi aktiviti pembalakan di Lojing. Katanya pembukaan kebun sayur-sayuran di tanah tinggi Lojing menjadi punca limpahan Sungai Berok dan arus deras berhampiran Lojing Gua Musang pada 16 Jun yang lalu. Sungai melimpah dari kebun sayur di tanah tinggi Lojing dan bukan pembalakan kerana tiada pembalakan di kawasan itu sejak 2008. Katanya seperti dipetik Berita Harian 20 Jun. Kenyataan itu segera ditangkis oleh pengerusi SAFE Kelantan, Datuk Husam Musa yang mendedahkan terdapat pemberian 2 lesen pembalakan untuk kompartmen dalam hutan simpan kekal Sungai Berok di Lojing. 2 syarikat tersebut, NR Cahaya Resources Sendirian Berhad dan RJZ Itrah beroperasi masing-masing dari 14 Mac 2022 sehingga 13 September 2022 dan 19 Mac 2022 sehingga 18 September 2022. Menafikan hakikat yang nampak di hadapan mata tidak akan dapat menyelesaikan musibah yang bertimpa-timpa. Menyalahkan hujan yang turun dengan lebat berhari-hari pula ibarat menyalahkan Tuhan yang mengulangi peringatannya kepada hamba-Nya yang degil. Tidakkah kerajaan sedar bahawa pemimpin yang diberi tanggungjawab untuk menerjui kementerian yang terkait dengan alam sekitar ini sebenarnya tidak kompeten? Apakah kelayakan Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dalam bidang pengurusan alam sekitar sehingga beliau dilantik sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air? Apakah kelayakan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang memegang jawatan Menteri Tenaga dan Sumber Asli? Sudah terang lagi bersuluh. Kedua-dua mereka dilantik dalam jawatan tersebut sekadar memenuhi kuota parti PAS yang menyokong kerajaan tebuk atap 2.0 yang kononnya kerajaan keluarga Malaysia. Sedangkan tak kira kerajaan mana yang berkuasa, ia wajar melakukan tindakan yang betul dalam usaha pengurusan alam sekitar yang menjadi nadi kehidupan kita. Jangan nafikan lagi, pembalakan secara tebang habis di dalam kawasan hutan simpanan kekal HSK adalah salah. Sama ada penebangan itu untuk tanaman musang king atau ladang getah atau ladang kelapa sawit, kesannya terhadap alam sekitar sama sahaja. Belajarlah daripada kesilapan lampau. Bagaimana tindakan yang didorong oleh nafsu serakah untuk mengauk keuntungan segera menjadi malapetaka kepada rakyat. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.